isunya sekarang bila projek rumah ni terbengkalai, pembeli menghadapi bebanan hutang dan juga risiko. Sebagaimana kita sedia maklum di bawah konsep jual beli, letakkan risiko paling besar kepada pembeli, iaitu melalui pinjaman perumahan. Pembeli perlu membayar pinjaman bank berdasarkan tempoh yang ditetapkan. Isunya sekarang bila projek rumah ni terbengkalai, pembeli menghadapi bebanan hutang dan juga risiko. Pinjaman misalnya bayaran terpaksa dibuat kepada bank, asetnya tidak ada. Persoalan saya di sini ialah untuk membela pembeli. Adakah kerajaan boleh mempertimbangkan skim insurans jaminan rumah siap untuk mengatasi masalah projek perumahan terbengkalai? Contohnya tadi, kalau misalnya syarikat pemaju perumahan itu muflis bankrupt, jadi apa nak jadi kepada orang yang telah pun membayar pinjaman kepada bank, sebab Jempol mencadangkan diwujudkan skim insurans jaminan rumah siap untuk menjamin masalah projek perumahan terbengkalai dan juga memberi jaminan kepada pembeli rumah. Soalan yang kedua, adakah kerajaan akan melaksanakan sistem konsep bina kemudian jual untuk mengurangkan risiko rumah terbengkalai dan juga menjamin hak pembeli rumah? Bagi perkara yang pertama, bagi saya YB Jempol memahami isu yang kita cuba atasi adalah risiko yang dihadapi sama ada daripada yang terpaksa ditanggung oleh pembeli ataupun risiko projek itu tidak dapat disiapkan. Bagi cadangan penambahbaikan tadi, sedikit sebanyak adalah untuk kita menguruskan risiko tersebut. Sebagai contoh yang disebut soal option to purchase, kontrak untuk kita bagi pilihan perjanjian itu, kalau sekiranya projek itu tidak dapat dijual dengan sepenuhnya, ada masalah dari segi pengaliran wang tunai, sama ada kita bagi ruang untuk perkara itu dibatalkan lebih awal. Cuma cadangan YB Jempol untuk kita adakan skim perlindungan insurans itu, saya secara peribadi sebenarnya memang melihat latar belakang actual science. Memang saya sebenarnya meneliti sama ada perkara ini kita boleh diangkat menjadikan satu kaedah dalam industri perumahan. Cuma perkara ini sangat baru lagi. Maksudnya memang saya terima cadangan daripada YB Jempol itu untuk kita meneliti sama ada perlindungan itu boleh diberikan dalam bentuk perlindungan insurans kepada projek-projek yang sedang dalam pembinaan, supaya sekiranya berlaku sebarang permasalahan, maka ada jaminan ataupun jaringan perlindungan di situ. Soalan yang kedua, bina kemudian jual, macam yang berhormat sebut tadi, perkara yang completely different, dengan izin yang berbeza dengan rancangan pertama. Sementara hujah ataupun perbahasan mengenai antara build and sell and bid ni telah lama berlaku dalam industri perumahan. Untuk ketika ini, kerajaan memangnya ada kaedah untuk menggalakkan bina kemudian jual, iaitu bagi pemaju yang memilih kaedah ini, ada beberapa insentif yang ditawarkan. Sebagai contoh, memberikan kemudahan pengurangan bayaran deposit kepada mereka. Kita juga memberi ruang untuk menggunakan laluan pantas ataupun fast track di peringkat PBT untuk kebenaran merancang. Dan ketiga juga untuk pertimbangan dalam soal syarat membina kos rumah mampu milik dan sebagainya. Maka saya menyambut baik pandangan YB Jempol. Perkara itu kita akan teliti dari semasa ke semasa.